Hai, Assalamualaikum. Hari ini anak-anak selalu meminta dengan ibu bapa untuk memakai cermin mata. Persoalannya, adakah anak kita itu meminta cermin mata semata-mata untuk fashion, untuk bergaya, ataupun mereka ini benar-benar memerlukannya? Okey. Bagaimana kita nak tahu yang anak kita ni mengalami masalah rabun ataupun tidak? So, saksikan video ini. InsyaAllah saya akan kongsikan tips-tips bagaimana ibu bapa boleh mengenal pasti yang anak-anak mereka mengalami masalah rabun jauh ataupun masalah rabun silau. Saksikan video ini sampai habis. Okey. Okey, baiklah. Untuk awal-awal ini saya nak berkongsi tentang saya punya pengalaman sendiri. Saya sendiri pakai cermin mata pada umur 10 tahun. Masa tu saya darjah 4. So, saya selalu minta dengan mak ayah untuk buat cermin mata. Cumanya mak ayah ni dia bila anak minta cermin mata, benda itu adalah benda baru dalam fasa kehidupan mereka. So dia tanya, betul ke anak aku ni rabun? Ataupun memang saja nak minta sebab tengok orang lain pakai cermin mata? So saya ada pinjam cermin mata kawan saya dan saya pakai, memang nampak jelas. Dan saya ceritakan hal tu kepada mak saya. Dan terus mak saya bawa pergi ke berjumpa optometris yang terdekat lah untuk buat cermin mata. Dan ternyata memang saya rabun. Okey, untuk kali ni saya nak berkongsi tips-tips supaya perkara ini tak berlaku kepada anak-anak kita. Kalau boleh kita cuba dapatkan atau kita yang bongkarkan yang anak kita ni sebenarnya rabun. Bukannya apabila anak kita mengadu barulah kita cari optometris. Sepatutnya kita kena alert dengan anak-anak kita lah, supaya kita melakukan pemeriksaan mata secara berkala kepada anak-anak kita. Okey, macam mana nak tahu anak-anak kita ni ada masalah rabun? Tips nombor 1 adalah tanda-tandanya adalah apabila anak kita melihat sesuatu objek yang jauh, dia akan cuba mengecilkan mata. Dia akan cuba mengecilkan mata dia macam ni. Kenapa dia kecilkan benda tu? Kecilkan mata dia sebab lebih fungsi dia macam kita cuba sprong lah pakai teropong. Fungsi dia lebih kurang benda yang sama, dengan tujuan objek yang kita tengok itu akan nampak lebih jelas. Itu adalah tanda-tanda rabun yang pertama. Seterusnya, tanda yang nombor 2 adalah cara anak-anak kita melihat sesuatu objek yang jauh. Contoh, dia tengok burung atas pokok. Adakah dia melihat burung tu dengan cara pandangan yang straight macam ni, ataupun dia cuba melihat dengan cara menjeling? Menjeling dari tepi, sama ada sebelah kanan ataupun dia jeling sebelah kiri. Kenapa anak kita menjeling? Sebenarnya dia cuba cari satu point yang jelas untuk melihat burung tu dengan jelas, sama ada dengan ke arah ini nampak lebih baik ataupun ke arah ini atau nampak lebih baik. So mereka cuba untuk dapatkan image yang jelas, dan mereka tidak tahu, nak bagi tahu kita yang sebenarnya mereka ni sebenarnya rabun. Okey. Seterusnya, tips nombor 3 ialah anak kita kebiasaannya kerap membawa balik buku kawan-kawan dia. Biasanya di sekolah, apabila cikgu menulis di papan putih, di whiteboard, anak-anak kita yang berada dalam kelas ni nak salin, dia tak nampak. So, cara paling mudah adalah dia pinjam buku kawan dia, dia balik rumah dan dia salin balik. Dia tak beritahu mak dia yang dia tak nampak. Dia tak tahu pun yang benda tu terabun sebenarnya. Dia tak tahu nak cakap macam mana. So, dia just pinjam buku kawan dia, dia salin sahaja. So, kalau mak bapak perasan benda ni, anak-anak selalu bawa balik buku ke rumah, buku kawan dia ke rumah untuk salin balik, cepat-cepat bawa anak pergi berjumpa dengan optometris yang terdekat. Okey, tips nombor 4 ialah tips nombor 4. Okey, tips nombor 4 ialah anak-anak kita ni kerap melihat TV pada jarak yang lebih dekat. Sebab TV ni dia ada subtitle kat bawah tu, subtitle tulisan bawah tu. Biasanya kalau duduk jauh dan dia ada rabun dan tak pakai cermin mata, memang dia tak nampak. So, untuk cover benda tu, dia terpaksa pergi lebih dekat dengan skrin TV dengan harapan tengok tulisan tu lebih jelas. So, itu juga tanda-tanda yang anak kita ni mempunyai masalah rabun jauh ataupun rabun silau. Okey, seterusnya tips nombor 5, tips yang terakhir ialah anak kita ni dia kerap gosok mata. Duduk sekejap, tenyih-tenyih mata. Duduk sekejap, tenyih-tenyih mata.
tanpa sebab. Benda tu orang panggil tindakan subconscious lah, tindakan tanpa sedar, dengan tujuannya, dengan harapannya bila dia tengok satu objek tu, bila dia gonyol-gonyol dia akan dapat jelas. Tindakan tu orang panggil tindakan tanpa sedar lah. So itu antara tanda-tanda yang anak-anak kita ni mengalami masalah rabun jauh ataupun rabun silau. So kepada ibu bapa yang menonton video ni, saya sarankan kepada mak ayah untuk bawa anak-anak, sama ada yang sudah pakai cermin ataupun belum pakai cermin, yang berumur 6 tahun ke atas, kalau seboleh-bolehnya 1 tahun 1 kali pergi berjumpa dengan optometris yang berdaftar. Okey, tujuannya untuk kita pantau tahap penglihatan anak-anak, sebab power mata ni kebiasaannya dia akan berubah-ubah dalam masa setahun ke 2 tahun disebabkan oleh faktor pembesaran anak-anak kita lah. So sebagai ibu bapa yang cakna dengan penglihatan anak-anak, sebaik-baiknya bawa anak-anak pergi berjumpa optometris berdaftar setahun sekali. Pergi jumpa optometris bukannya bermaksud kena beli cermin, tak semestinya. Just pergi cek sahaja untuk tahu tahap penglihatan. Sekiranya masih sama, dan continue pakai cermin yang sama sahaja. Kalau nak berjumpa dengan kami pun boleh. Kami ada 2 cawangan, satu di Kabupaten Luas, Jelutih. Nombor telefon 017-7000-696, ataupun boleh berjumpa kami di cawangan Gobadak, Kuala Terengganu. Nombor telefon 0102737525. InsyaAllah kita akan buat pemeriksaan secara menyeluruh lah untuk anak-anak puan daripada optometris kami yang berdaftar, insyaAllah. Saya setakat tu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa share.